Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN malam ini dimulai dengan program Budaya Tiga Serumpun antara Radio Television Brunei, Radio Television Malaysia dan Radio Republik Indonesia. Bahan-bahan berita ASEAN lain termasuk persidangan serantau ASEAN bagi memperkasakan pekerja asing wanita yang berlangsung di Filipina. Simposium anjuran Kerajaan Indonesia dan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun mengenai cara-cara untuk memelihara belut. Dan di Singapura, kerajaan meminta premis komersial besar supaya mengemukakan laporan sisa mereka sebagai platform atau landasan untuk berkongsi amalan terbaik kitar semula. Bersama Ayah Haji Abdul Hamid untuk mengikuti laporannya. Program Budaya Tiga Serumpun merupakan jalinan kerjasama dalam bidang penyiaran di bawah Perjanjian Persefahaman antara Radio Television Brunei RTB, Radio Television Malaysia RTM dan Radio Republik Indonesia RRI. Berbalas Pantun merupakan salah satu daripada beberapa program siaran bersama antara ketiga-tiga badan penyiaran itu. Semasa berucap ketika rakaman rancangan Berbalas Pantun, pengarah RTB Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Bungsu berkata, acara berpantun telah disepakati sebagai usaha ke arah melestarikan seni budaya berpantun. Nilai-nilai pantun mencerminkan nilai-nilai budi melalui ketulusan kandungan nilai filosofi yang diwariskan oleh orang-orang tua. Program dikendalikan oleh Perkhidmatan Radio Jabatan Radio Television Brunei. Program kali ini melibatkan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Sengkurung. Acara diserikan dengan persembahan kebudayaan dari ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Sengkurung dan pameran produk-produk mukim dan kampung. Izinkan saya berbalas pantun, semoga pantun saya, aduhai saya dapat berkesan. Hadir Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus. Juga hadir Penasihat Majlis Perundingan Mukim Sengkurung Datuk Paduka Awang Haji Puasa bin Orang Kaya Seri Pahlawan Tudin. Rombongan program Tiga Serumpun juga membuat lawatan ke Kampung Air. Rombongan mula-mula melawat galeri kebudayaan dan pelancongan Kampung Air. Galeri ini mempamerkan kegemilangan Kampung Air pada masa silam sebagai pusat kerajaan dan pentadbiran negara, pusat perdagangan, kebudayaan dan kemahiran pertukangan tangan orang-orang Brunei. Rombongan juga membuat persinggahan ke rumah Ketua Kampung Lorong Sikuna, Awang Haji Ahmad bin Haji Bujang. Kampung Air merupakan kawasan penempatan tradisi penduduk di negara ini yang terletak di pinggir Sungai Brunei. Kewujudan Kampung Air yang dikatakan bermula pada zaman pemerintahan Sultan Brunei pertama menyimpan banyak sejarah dan legenda yang membentuk ketemadunan orang Brunei. Suruhanjaya Wanita Filipina dengan kerjasama Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara mengadakan persidangan serantau ASEAN bagi pegawai-pegawai kanan mengenai pengukuhan, perlindungan dan memperkasakan pekerja asing wanita. Persidangan berlangsung pada November lalu di Crown Plaza, Manila. Ia dihadiri oleh beberapa peserta dari negara anggota ASEAN seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, Indonesia dan Myanmar. Salah seorang penceramah, Theodoro Pakua, Timbalan Ketua Pendidikan Teknikal dan pihak berkuasa pembangunan kemahiran membentangkan mengenai program dan projek untuk wanita antaranya jahitan dan masakan. Dapat may communication at talagang yang enak untuk
Pakar-pakar perikanan dari Jepun dan Indonesia menghadiri simposium di Jakarta bagi membincangkan cara-cara untuk memelihara belut Indonesia. Kira-kira 100 orang menghadiri simposium yang dianjurkan oleh Kerajaan Indonesia dan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun. Memelihara belut short fin dan memprosesnya menjadi makanan adalah perniagaan yang berkembang pesat di Indonesia. Banyak yang diekspor ke Jepun. Menurut penyelidik Indonesia, penangkapan ikan dan penyeludupan ikan sangat berleluasa. Beberapa orang pakar yang menghadiri simposium ini meminta kota kebenaran untuk memancing dan perlunya pemantauan yang lebih tegas ke atas penjualan belut secara haram. Seorang pegawai kanan Kementerian Hal Ehwal Marin dan Perikanan Indonesia berkata, pengurusan sumber belut di Indonesia tidak mencukupi. Katanya, kementerian juga mahu mewujudkan garis panduan mengenai memelihara sumber-sumber marin. Tuntutan bagi melindungi belut disuarakan selepas kumpulan pemeliharaan antarabangsa menyenaraikan belut Jepun sebagai spesies terancam pada bulan Jun. Kerajaan Singapura meminta premis komersial besar supaya mengemukakan laporan sisa mereka sebagai platform atau landasan untuk berkongsi amalan terbaik kita semula dan kemungkinan dapat mengurangkan sisa dalam beberapa tahun akan datang. Susulan itu, dua buah hotel memberi maklum balas kepada kerajaan yang memerlukan supaya hotel yang memiliki lebih 200 buah bilik dan pusat membeli belah lebih 50,000 kaki persegi supaya mengemukakan data sisa mereka dan merancang untuk mengurangkan sisa pada akhir bulan Mac 2015. Mengumpul kepingan sabun yang telah digunakan oleh tetamu sudah menjadi amalan biasa bagi kaki tangan pengurusan Hotel Hilton Singapura sejak Februari tahun ini. Tetamu biasanya menggunakan kira-kira separuh saja sabun semasa menetap di hotel ini. Bayangkan jika hotel penuh oleh tetamu yang mungkin membuang sebanyak 400 kepingan sabun keesokan harinya. Hotel ini mula menghantar penghantaran pertama kepingan sabun kepada sebuah organisasi bukan kerajaan yang berpengkalan di Hong Kong pada bulan Jun lalu. Sabun yang dikitar semula akan diproses menjadi kepingan yang lebih besar. Ia akan diedarkan kepada masyarakat yang memerlukan di negara-negara seperti Filipina, Thailand dan Kemboja. Dengan adanya inisiatif ini, ia dapat membantu mereka yang kurang bernasib baik. Sejak Jun lalu, lebih 600 kg kepingan sabun yang telah digunakan berjaya dikumpulkan oleh Hilton Singapore dan Conrad Senentil Singapore. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, Hilton Singapura berjaya mengitar semula purata kira-kira 200 kg surat khabar, kepingan sabun, sabun cacair dan shampoo setiap bulan. Sementara itu, Intercontinental Singapore juga mempunyai program untuk mengurangkan sisa. Antara Januari dan Oktober tahun ini, jumlah sisa hotel ini berjumlah sehingga lebih 55,000 kilogram. Dari jumlah tersebut, kira-kira 25,000 kilogram terdiri dari kertas. Hotel ini berkata ia merupakan pengurangan sebanyak 35% berbanding 2 tahun lalu dan menghargai inisiatif seumpama ini. The hotel says submitting the report to the government will likely have similar outcomes for the sector over time. Audio Berita ASEAN minggu ini juga mengungsikan bahan-bahan berita menarik yang lain. Antaranya, Laos menganjurkan Festival Pameran Perdagangan Tat Luang. Di Kemboja pula berlangsung Festival Maritim di wilayah Koh Kong. Perkampungan kraft tangan di Vietnam membantu menjana sejumlah besar pendapatan bagi penduduk tempatan dan juga bajet negara. Di Johor, Malaysia, telur pindang merupakan makanan berkhasiat yang direbus bersama herba terpilih. Taman Tema Air Jerudong Park and Country Club yang dilancarkan baru-baru ini merupakan taman tema air terbesar di negara Brunei Darussalam. Dan di Thailand, Festival Belun Antarabangsa berjaya mempromosi pelancongan dan meraihkan ulang tahun ke-87 Hari Keputeraan Raja Thailand. Teruskan nak mengikuti Berita ASEAN dan laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid.
Pameran perdagangan Festival Datuk Luang secara rasmi dilancarkan hujung November lalu. Pameran perdagangan selama seminggu itu menampilkan produk-produk dalam negeri dan yang diimport yang setentunya menarik perhatian para pengunjung. Menurut jawatankuasa penganjur, festival dan pameran perdagangan ini merupakan acara penting di peringkat kebangsaan yang diadakan setiap tahun dan senantiasa dinanti-nantikan oleh orang ramai. Antara yang hadir semasa perasmian pameran ini ialah Perdana Menteri Tong Sing Tamavong, Datuk Bandar Dr. Sin Lavong Kot Payaton, Timbalan Datuk Bandar Dr. Anopam Tonalom dan para diplomat asing. Produk-produk dari 9 buah daerah di Vientiane dipamerkan di gerai-gerai di kawasan lapang perkampungan Tat Luang. Pihak berkuasa Vientiane menjangkakan pameran perdagangan tahunan Tat Luang ini akan menjana lebih 36 bilion kip sepanjang ia berlangsung. Festival Maritim kali ketiga berlangsung baru-baru ini di wilayah Koh Kong, Barat Daya Kamboja. Semasa festival 3 hari itu, pelbagai acara diadakan antara persembahan konsert, seni antarabangsa, bunga api dan pertandingan masakan, makanan dan minuman. Festival tahunan ini menarik ramai pengunjung dari dalam dan luar negeri. Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan dalam pada itu bertanggungjawab menganjurkan acara-acara sukan seperti tinju, berbasikal, lumba kereta, payung terjun, bola tampar pantai, luncur air, gusti dan hoki. Sebahagian besar penyertaan sukan adalah dari Thailand. Festival juga bertujuan untuk meraihkan persisiran pantai Kamboja sepanjang 440 km yang diiktiraf secara rasmi sebagai teluk paling cantik di dunia semasa Perhimpunan Agung ke-7 klub-klub di Republik Senegal. Dengan adanya festival ini, ia dapat membantu orang ramai memahami intipati kepelbagaian bio. Selain itu, ia juga dapat menjana sumber pendapatan dan pada masa yang sama mempromosi pelancongan. Hanoi ketika ini mempunyai hampir 1,300 perkampungan kraft tangan yang menjana sejumlah besar pendapatan bagi penduduk tempatan dan juga bajet negara. Bagaimanapun, mereka belum menemukan potensi disebabkan aktiviti promosi perdagangan yang terhad. Ekoran itu dalam usaha untuk meningkatkan jualan dan pasaran yang lebih baik hasil perkampungan kraft tangan, Hanoi telah menganjurkan pelbagai pameran pertanian dan kraft tangan. Sebagai salah sebuah dari 1,270 buah perkampungan kraft tangan di Hanoi, Kampung Bat Trang terkenal di peringkat antarabangsa dengan produk-produk seramik. Kampung ini telah menjadi destinasi pilihan untuk pelancongan bagi kedua-dua nilai produknya dan warisan budaya. Bagaimanapun, dengan meledaknya produk-produk seramik asing di negara ini, pembuat kraft tangan mengalami pelbagai kesukaran. Selain kraft tangan, produk-produk pertanian dan makanan kini juga menghadapi persaingan hebat dari produk-produk yang diimport. Perusahaan terpaksa memilih untuk memperbaiki rantaian dan kualiti pengeluaran terutama ke atas produk-produk yang paling unik. Perkampungan kraft tangan ketiga ini menyediakan puluhan ribu pekerjaan bagi penduduk tempatan. Meningkatkan kualiti dan penghasilan bukan sahaja memastikan para penduduk memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi juga membantu pasaran yang lebih baik ke atas produk-produk Vietnam. Pembuatannya yang rumit dan unik membolehkannya diangkat sebagai warisan negara yang perlu dipertahankan. Dahulunya merupakan hidangan golongan berada, telur pindang, makanan berkhasiat yang direbus selama 3 hingga 7 hari bersama herba terpilih sesuai sebagai pilihan pemberian buah tangan di majlis-majlis keramaian. Warnanya yang gelap selain rasa yang unik hasil daripada ramuan herba yang amat baik untuk kesihatan tubuh badan terutama proses pencernaan. Namun warisan negeri Johor Malaysia ini semakin dilupakan. Tetapi tidak bagi Nur Baiti Modrifi berusia 30 tahun. Beliau merupakan generasi keempat yang masih meneruskan keaslian makanan warisan ini.
Untuk mengekalkan keunikannya, Baiti mengekalkan penggunaan herba seperti daun jambu, daun manggis, daun salam, daun senduduk, langkuas, serai, ketumbar dan jintan. Menariknya, Baiti tidak segan mengetengahkan penjualan telur pindangnya menerusi Facebook dan blog. Tumpuannya bukan sahaja perniagaan atas talian, namun Baiti berazam mengekalkan warisan dan membuktikan betapa golongan muda juga menghargai makanan tradisi nenek moyang mereka. Kenapa nak teruskan? Sebab fikirkan sekarang ni bila kita parti dekat luar je, kebanyakan yang buat telur pindang ni semua orang cakap golongan yang dah berusia, maknanya 50 tahun ke atas ke apa semua. So saya fikirkan bincang dengan suami, why not kita sebagai orang yang muda teruskan benda ni. Sebab telur pindang, mungkin kerana telur pindang ni dia pembuatan dia agak cerewet ke apa, membuatkan ramai yang tak terfikir nak teruskan. Memang agak cerewet dengan remeh lah. Taman Tema Air Jerudong Park and Country Club JPCC telah dilancarkan baru-baru ini. Taman ini merupakan taman tema air terbesar di negara Brunei Darussalam. Sebanyak 10 permainan air termasuk luncur air, air terjun dan bermacam-macam lagi terdapat di taman ini yang setentunya menarik ramai pengunjung. Taman ini boleh menampung sehingga 400 pengunjung. Pelbagai kemudahan seperti surau dan bilik persalinan juga disediakan untuk kemudahan orang ramai. Sepanjang bulan Disember, taman ini menawarkan harga promosi iaitu RM10 bagi dewasa, RM5 untuk kanak-kanak dan warga emas. Sementara kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah adalah percuma. Taman dibuka setiap hari kecuali hari Isnin dan Khamis pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan dari pukul 1 hingga 3 petang. Manakala pada waktu malam pada pukul 8 hingga 10.30 malam. Wilayah Chiang Mai, Thailand menganjurkan festival belun antarabangsa bagi mempromosikan pelancongan dan meraihkan ulang tahun ke-87 Hari Keputeraan Raja Thailand. Festival belun antarabangsa kali ke-8 diadakan di Padang Golf Gymkhana, wilayah Chiang Mai. Lebih 10 pengendali belun dari negara-negara berbeza bertanggungjawab mengendali 30 belun besar, sebahagiannya melebihi sebuah bangunan 5 tingkat. Satu pertunjukan cahaya yang menakjubkan menggunakan penata cahaya yang canggih menerangi ruang udara pada waktu malam. Auda, hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.